Ada 3 benda asas. Benda ni kena redha. Ada 3 benda asas. Yang pertama dia, kan? Yang pertama dia adalah perkara-perkara yang tidak sempurna. Yang kedua dia, kita kena faham satu benda, kena redha bahawa ada benda-benda di luar kawalan kita. Kemudian yang ketiga, apa benda yang kita kena terima? Kita kena terima bahawa anugerah paling besar Allah bagi pada kita adalah waktu sekarang. Untuk kita menjadi orang yang thayyib, satu benda dia adalah redha. Redha tu apa? Ini kita akan bahaskan pada hari ini, supaya kita menjadi orang yang thayyib, orang yang baik. Sebab Nabi SAW itu sifatnya adalah Abu Thayyib, bapa kepada orang yang baik, yang jiwanya itu baik, tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, ada 3 benda asas. Benda ni kena redha. Ada 3 benda asas. Yang lain-lain kecil-kecil, tapi ada 3 benda yang asas yang kita kena accept, kan? Tanpa kita perlu berfikir ataupun kita perlu bertanya why, kenapa aku perlu macam ini, tak perlu, accept je, kan? Okey. Jadi ada 3 benda asas yang perlu kita accept ataupun kita perlu terima tanpa perlu kita faham. Okey. Apa dia? Yang pertama dia, kan? Yang pertama dia adalah perkara-perkara yang tidak sempurna. Okey. Ada benda-benda Allah jadikan hidup kita ni dan keliling kita memang tidak ada benda yang tak sempurna. So expectation kita kena kawal, kena accept. Apa pun ada di hadapan kita, dia imperfection, kan? Dia tak sempurna, kan? Takkan ada benda yang sempurna dalam hidup kita. Sebab itu apabila kita faham benda ni, kita faham kita punya expectation hidup, kita kena kawal. Sebab apa? Ada ramai orang bergaduh pada hari ini sebab dia tak boleh terima ataupun tak boleh nak accept bahawa ada benda tak sempurna dalam hidup ini. Ibu-ibu, kakak, kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita, kan? Kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita. Kita dapat suami, lebihnya itu, kurangnya ini. Takkan dapat semua benda. Kita dapat menantu, ya kurangnya ini tapi lebihnya itu, kan? Kita dapat mak mertua, lebihnya ini, kurangnya itu, kan? Tak ada benda yang sempurna dalam hidup ini. Itu benda yang kena redha, kita kena tahu benda itu. Okey. Biasanya dia ada expectation, dia ada jangkaan, dan kadang-kadang jangkaan manusia itu sampai dia terlupa manusia itu tak perfect, keadaan tak perfect. Suami kena macam gini, kalau tak macam gini maka dia tak bagus, kan? Neurokorteks kita dia letaknya satu expectation ataupun satu jangkaan, kan? Jadi kita ni hidup membesar dengan banyak expectation. Bapak kita bagi apa yang kita belajar, apa pengalaman kita punya khayalan. Suami kena macam ni, isteri kena macam ini, menantu kena macam ini, menantu kena masakkan aku, kena hidangkan aku, kena. Sekali dia tak buat, dia tak bagus, kan? Jadi sebenarnya apa yang kita perlu accept pertamanya, tak ada manusia yang sempurna, tak ada keadaan yang sempurna. So kita kena manage kita punya jangkaan hidup kita. Kalau tidak, kita akan stres. Kita boleh ada jangkaan sepatutnya, tapi kita kena fleksibel dekat otak kita ni, kan? Bahawa manusia itu tak sempurna, kan? Suami kita tak sempurna, anak kita takkan sempurna, kan? Isteri tak ada yang sempurna, menantu tak ada yang sempurna. Jangkaan ni, tu kena manage, kena redha, kena terima, kena faham benda tu. Tak perlu berfikir panjang, kena faham, kan? Dalam hidup kita takkan ada yang sempurna. Jadi bila kita fleksibel dalam menerima benda ni, kita hidup akan lebih thayyib, lebih bagus lagi. Taklah kita asyik nak marah. Tak boleh macam ini ni, kena macam ini ni. Tak boleh ni, kena macam ini. Otak kita terlalu rigid. Jadi kita akan jadi orang yang stres. Kalau stres sendiri tak apa. Dia stres ke orang lain,
kan. Kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni kan. Kena relax, kena belajar untuk menerima. Yang pertamanya bahawa tak semua benda tak ada yang sempurna. Okey, itu benda pertama yang kita kena faham, ataupun kita kena konsep redha tu kita kena faham. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang kedua dia kita kena faham satu benda, kena redha bahawa ada benda-benda di luar kawalan kita. Okey. Kita disuruh untuk merancang semaksimal yang kita mampu, usaha yang semaksimal yang kita mampu, tapi hidup kita ni adalah tertakluk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang di luar kawalan kita. Itu benda yang kita kena redha, kita kena tahu. Okey? Jadi hari ini kita merancang. Katakanlah kita nak pergi bercuti, pergi ke Langkawi contohnya kan. Okey? Kita rancang sebaik-baiknya kan? Tapi ada benda di luar kawalan kita. Okey? Jalan tiba-tiba tayar pecah tengah jalan. Kita kan rasa stres, kita rasa tension, tapi itu di luar kawalan kita. Itu adalah takdir. Masing-masing kita ni ada takdir kita ni. Maknanya berbenda yang bukan di luar kawalan kita. Kebanyakan orang adalah dia nak paksa semua benda dalam genggaman dan kawalan dia. Itu dia stres. Dia takkan jadi thayyib, takkan jadi orang yang nice. Sebab dia rasa semua benda nak dalam keadaan kawalan dia. Semua benda dalam keadaan yang semua benda yang mesti kena macam gini, macam gini, macam gini, macam gini. Kita kena faham, tak semua benda dalam kawalan kita. Ada takdir-takdir yang kita tak faham dalam hidup kita ni. Yang bimbang kata tuan Syilan ya. Hidup kita ni satu benda kita kena faham, ada benda yang di luar kawalan kita. Yang boleh kita usahakan adalah memohon takdir-takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita boleh usahakan. Sebab tu doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah memohon takdir yang baik. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Apa doa Nabi yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi, hadis riwayat Muslim. Saya yakin semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa mohon takdir yang baik. Kita tak pernah tahu ke depan kita tu bagaimana. Jadi kalau kita faham benda tu, maka kita usaha semaksimal mungkin dan kita akan bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu benda kita kena terima. Ada benda di luar kawalan kita. Ya Allah, aku mohon takdir yang baik daripada-Mu ya Allah. Anak kita besarkan dengan sebaik-baik dia. Dia ada takdir dia. Kita mohon pada Allah takdir yang baik untuk dia. Tak semua benda di bawah kawalan kita. Okey? Kita jaga baik-baik, dia ada takdir dia masing-masing. Jangan sampai kita ni makin berumur rungsing tak pernah habis. Dulu muda-muda rungsing pasal rezeki. Dah ada anak rungsing pasal anak. Besar rungsing pasal anak ni pula, cucu pula. Macam mana dia besok depan ni rungsing di hidup kita ni kan. Jangan macam tu Dia ada takdir. Kita lalui takdir kita, orang lain ada bahagian dia. Khalas. Dia bahagian dia. Kita usaha, tapi di luar kawalan kita. Ada benda di luar kawalan kita. Kemudian yang ketiga, apa benda yang kita kena terima? Kita kena terima bahawa anugerah paling besar Allah bagi pada kita adalah waktu sekarang. Maksudnya yang kita lalui pada hari ini. Benda lepas dia takkan boleh datang balik. Okey, benda akan datang dia belum terjadi. Okey, apa yang perlu kita buat adalah sekarang. Jadi sekarang ni apa kita nak buat? Apa-apa benda yang bagus-bagus lah yang kita boleh buat. Ibu-ibu kakak sekalian, hari ini kalau kita sedang berfikir lebih daripada 5 senario, 5 episod cerita kita tengah fikir 5 episod cerita, suami ni kat mana ni, meeting ke apa ni Ya ke meeting ni kan, mak mertua ni minggu depan nak balik,
rimas betul lah mak mertua ni kan. Menantu ni pun satu hal ni, bosan betul lah. Lebih daripada 5 senario kita sedang berkhayal. Kan? Okey, catatkan benda ni dan ingat. Kalau kita lebih 5 senario, terus stop terus. Kita sedang berkhayal dan benda tu akan banyak menghabis masa kita. Kan? Fikir lebih daripada 5 senario oh, inilah itulah kita sedang berkhayal dan dia akan banyak menghabis masa kita. So tepuk kita punya pipi kan. Kalau masih tak sedar, tepuk kuat sikit. Tak sedar lagi, suruh orang tepukkan. Tepukkan. Tepukkan sikit. Biar kita sedar kita sekarang, masa sekarang ni, apa yang kita nak buat kan? Benda ke depan belum terjadi. Ya, kita boleh berfikir, tapi jangan sampai jatuh kepada rungsing. Jangan jatuh kepada anxiety. Dia akan banyak mengambil masa kita. Kan? Itu saya pernah ceritakan, ada satu orang kakak datang jumpa saya. Ustaz, akak ni sakit pinggang. Jumpa doktor kata sihat. Rungsing lah. Baguslah kak. Kan sakit pinggang, jumpa doktor kata sihat. Tak adalah. Sakit pinggang ni jangan-jangan sakit buah pinggang tak? Sakit buah pinggang macam mana tak? Mesti pembiayaannya besar. Nanti mesti suami saya tak sayang saya. Nanti mesti dikahwin lagi. Peningnya Ustaz. Akak dah sakit buah pinggang ke belum? Belum, tapi agak-agaknya macam tu lah, agak-agaknya. Ke depan fikir tu sampai banyak menghabiskan masa dia. Yang ada pada kita adalah sekarang ini. Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian ya. Jadi 3 benda yang kita kena accept. Okey, dalam konteks redha ni benda sangat yang basic dia 3 ya. Iaitu maksudnya yang pertama kita punya expectation, tak ada benda yang sempurna. Itu memang kena faham dan kena latih latih untuk cara berfikir kan. Benda-benda tu kena latih. Dia tak datang sendiri. Kadang-kadang kita hidup, kita terbentuk expectation sampai kita tension sendiri kan. Jadi maknanya kita ada satu macam SOP ataupun satu expectation yang tinggi, kena macam ni. Makin tinggi makin tak fleksibel, mudah orang stres. Sebab benda itu dalam takdir Allah semua tu kita sempurnakan sebaik dia, tapi tak ada benda yang sempurna. Okey. Kemudian benda yang kedua yang perlu kita faham adalah ada benda yang di luar kawalan kita. Kan? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda-benda takdir yang takdir yang baik, tapi di luar kawalan kita. Dan benda yang ketiga adalah anugerah paling besar kita kena redha adalah masa sekarang. Kan? Masa lepas dah lepas, masa depan tu adalah benda yang tak pasti lagi. Okey, so maksudnya itu benda yang kita kena terima. Kan? Anugerah sekarang adalah sekarang. So apa yang kita nak buat sekarang ini? Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi apabila kita dah terima benda itu, dia ada asas thayyib tadi. Thayyib ni maknanya baik yang menyejukkan hati. Hati kita akan sejuk dulu. Okey. Jadi baik yang menyejukkan hati. Baru dia akan lahir satu maksudnya terjemahan daripada kesejukan hati itu. Baru lahir terjemahan dia daripada perbuatan kita, daripada cara percakapan kita, daripada cara kita respon, cara kita memandang, cara kita react satu benda tu, baru ada terjemahan dia. Kalau dalam ni tak thayyib, macam mana luar tu nak jadi thayyib kan? Jadi kalau kita dalam ni kita thayyibkan dulu, sejukkan dulu, baguskan dulu, maka terjemahan tu akan nampak. Benda-benda di luar tu akan nampak tu.